lagi kurang. Kan bilangan itu sama ada kurang disebabkan kerana mereka mati dua, kan, ataupun disebabkan oleh kerana mereka ni kan mati dalam peperangan, ataupun disebabkan oleh kerana mereka berhijrah ke negeri-negeri yang terbuka. Jadi bilangan sahabat-sahabat yang kuat ni sebenarnya adalah merupakan bilangan-bilangan yang dah terlalu sedikit. Berbeza di zaman Sayyidina Abu Bakar, berbeza di zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar tu ramai orang yang hebat kepada kalangan sahabat. Tapi zaman Sayyidina Utsman dah kurang. Zaman Sayyidina Utsman ni dah kurang. Kalau ada pun adalah merupakan sahabat-sahabat yang masuk Islam kan ketika mana mereka ni kecil. Macam Sayyidina Ali dia masuk Islam dah 11 tahun. Betul kan? Sayyidina Abu Bakar ni masuk Islam umur dah 40 lebih. Dan begitu juga orang-orang yang sebaya dengannya. Dan sebaya dengannya. Jadi kalau sekiranya kita tengok daripada Rasulullah SAW berumur 40 tahun, kemudian masuk zaman zaman Sayyidina Abu Bakar, masa itu dah 23 tahun. Dah 23 tahun. Masuk zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman memerintah selama 10 tahun. Maknanya dah berapa tahun dah? Dia 35 tahun. Daripada zaman Sayyidina Nabi 23 campur dengan zaman Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, campur dengan zaman Sayyidina Umar 10 tahun, dah 35 tahun. Jadi kalau orang yang masuk Islam pada masa itu umur 30, 40, maknanya umur dia dah 70, 80. Umur yang dah terlalu tua. Dah terlalu tua. Jadi itu yang berlaku pada susunan masyarakat pada masa itu. Secara logiknya, bila masyarakat, mana masyarakat yang kekurangan generasi awal, yang generasi awalnya hampir tidak ada ataupun dah makin kurang, secara otomatik mana-mana masyarakat dia akan menjadi semakin lemah. Bahkan kalau sekiranya kita melihat teori yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh beliau, dia kata sebenarnya kekuatan satu bangsa ni dia akan bertahan tidak lebih daripada 3 generasi sahaja. Masuk generasi ketiga, masuk generasi keempat, masuk generasi kelima, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ini teori Ibn Khaldun. Betul atau tidak kita boleh tengok. Yang kita boleh tengok. Kalau sekiranya tidak ada usaha tauris oleh Ibn Khaldun, usaha tauris itu maksudnya usaha untuk mewariskan semangat kehebatan generasi awal kepada generasi-generasi yang seterusnya, maka generasi ketiga keempat dia akan hancur, akan jatuh. Jadi bangsa itu sendiri akan jatuh. Jadi itu kita kalau sekiranya kita perhatikan, cuba tengoklah mana-mana negara pun, selepas kemerdekaan milenium dan seumpamanya, kalau sekiranya tidak ada proses tauris, lepas 50 tahun, lepas 60 tahun dia akan berada pada masa lemah. Ini teori itu betul ataupun tidak. Kemudian bila kita melihat kepada suasana ini, maka secara otomatik kita boleh bayangkan kalau sekiranya sahabat tadi ada 120,000, katakanlah tinggal 30% pun, maknanya dalam 30,000, dibandingkan dengan bilangan orang yang baru masuk Islam pada masa itu, dia sudah tentu merupakan satu nisbah yang terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau dulu orang Islam cuma dia dulu dengan semenanjung tanah Arab, dia beberapa bandar saja. Masuk zaman Sayyidina Utsman, pada masa itu dah ada bandar-bandar baru yang dibuka. Ada Basrah, ada Kufah, ada Syam, ada Mesir, Afrika, ada Parsi, dan banyak lagi negara-negara yang lain, termasuklah Yaman dan seumpamanya. Jadi dia adalah merupakan satu jajahan yang cukup luas. Kemudian kita tengok pula pada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah merupakan satu kelompok yang merupakan kelompok yang duduk di tempat-tempat ataupun di kawasan-kawasan yang baru dibuka. Kawasan-kawasan yang baru dibuka sejak daripada zaman Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya adalah bandar yang kita sebutkan tadi, seperti Basrah, seperti Kufah, seperti Syam. Syam itu masuk dari Suriah, Lebanon, Jordan, sebahagian daripada Iraq. Kemudian begitu juga dengan semenanjung tanah Arab yang berada di sebahagian selatan, contoh seperti Yaman dan seumpamanya. Jadi mereka ini adalah merupakan satu lagi kelompok Islam. Satu lagi kelompok dalam masyarakat Islam pada masa itu. Kelompok ini dia mempunyai satu ciri persamaan di antara satu dengan yang lain. Di antara ciri persamaan di antara kelompok-kelompok ini, mereka ini adalah merupakan bangsa yang dijajah sejak sekian lama. Penduduk Basrah, penduduk Kufah, penduduk Mesir dan banyak lagi penduduk yang lain. Dan mereka adalah merupakan bangsa-bangsa yang dijajah oleh Rom.
Dan sebahagian daripada negara Arab, kan, contoh macam sempadan di Iraq dan sebagainya, itu dijajah oleh kan, orang-orang Parsi. Jadi mereka adalah merupakan bangsa yang memang tidak kuat. Mereka adalah merupakan bangsa yang tidak kuat. Contoh macam golongan Muhajirin dan Ansar duduk di Mekah dan Madinah. Walaupun kita tengok tak kuat, tapi mereka ini tidak dijajah. Mereka tidak dijajah oleh Rom. Kan, mereka tak masuk budaya Rom dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok pada jajahan-jajahan ini, kita akan dapati bahawa mereka ini memang dijajah oleh bangsa Rom. Dan hidup berkurun-kurun. Contoh macam Mesir duduk di bawah jajahan Rom selama 10 kurun. Selama 10 kurun. Begitu juga dengan Bumi Syam. Bumi Syam juga duduk di bawah jajahan Rom selama lebih kurang 10 kurun. Jadi dia adalah merupakan satu tempoh yang cukup lama. Kalau tengok macam Mesir tadi, kalau sekiranya kita tolak kan, zaman Rom 10 kurun, kita ambil campurkan sekali dengan zaman sebelum tu. Sebelum tu siapa yang merintah? Sebelum tu mereka diperintah oleh Firaun. Firaun memerintah Mesir selama berapa kurun? Firaun memerintah Mesir selama 30 kurun. Jadi mereka adalah merupakan satu bangsa yang dijajah selama 40 kurun. Sebab itu bila kita tengok dalam sejarah di zaman Saidina Osman, ketua pemberontak adalah daripada kalangan orang Mesir. Dan pemberontak yang paling ramai adalah daripada kalangan penduduk Mesir. Ini Mesir dulu, bukan Mesir sekarang. Mesir dulu. Mereka adalah merupakan kelompok yang paling ramai menjadi pemberontak. Disebabkan kerana kan besar penjajahan yang begitu panjang. Jadi di sini dikatakan bahawa penduduk-penduduk yang duduk di negeri-negeri yang dibuka daripada jajahan-jajahan ini, kan mereka ni adalah merupakan satu kelompok yang apabila berlaku fitnah, kan gerakan Abdullah bin Sabah dan seumpamanya, mereka ni dengan cepat dia mudah terpengaruh. Mereka yang mudah dengan cepat dia mudah terpengaruh. Pertama sekali disebabkan oleh kerana kejahilan mereka. Kerana disebabkan oleh kerana barunya mereka dalam memeluk agama Islam. Kemudian sifat asobiah yang masih lagi tidak hilang daripada mereka. Mereka ni satu bangsa yang memang membenci bangsa Arab. Orang Mesir bukan bangsa Arab. Orang Mesir bukan bangsa Arab. Orang Mesir bangsa Kipti. Dia tukar jadi bangsa Arab ni selepas daripada dia kan diperintah oleh Islam. Setelah beberapa generasi akhirnya mereka betul-betul dalam bangsa Arab. Asalnya mereka bukan orang Arab. Mereka bukan orang Arab. Mereka orang Kipti. Orang Koptik. Satu bangsa yang kita namakan sebagai Koptik. Kipti. Jadi dia bukan orang Arab. Begitu juga dengan bangsa-bangsa lain. Mereka pun tidak betul-betul dengan bahasa Arab. Mereka bukan bangsa Arab. Contoh macam Parsi. Parsi memang bukan bangsa Arab. Dia orang Iran. Orang Iran sekarang bukan orang Arab. Dia ada bahasa dia sendiri. Dan dia ada tamadun dia yang panjang. Jadi mereka ni adalah merupakan satu kelompok yang ada satu sifat asobiah ketika mana mereka belum lagi memeluk Islam terhadap orang Arab. Mereka ada satu sifat asobiah yang menjadikan mereka membenci orang Arab. Dan adakah orang yang bila masuk Islam secara otomatik dia akan berubah? Dia tak macam tu. Kita tengok siapa yang pernah mengislamkan orang-orang yang bukan Islam, dia akan dapati sebenarnya nak hilangkan beberapa kepahaman sebelum ini. Dia bukan satu budaya yang mudah. Bukan satu proses di mana bila dia masuk Islam maka dia jadi orang Islam betul. Dia jadi orang Islam betul. Maknanya dia yakin betul-betul bahawa etikat yang dietikatkan sebelumnya adalah merupakan benda yang salah. Tapi sebaliknya proses yang betul adalah dia mesti belajar, dia mesti diajar, dia mesti bertukar pemahaman dia secara beransur-ansur. Apa yang berlaku di negara-negara yang dibuka tersebut, proses ini dia tidak berjalan dengan cukup, masa dia tak cukup. Bukan tidak berjalan dengan betul, dia betul berjalan, tapi masa itu tidak cukup. Kemudian dicampur dengan satu lagi faktor yang lain. Sebahagian daripada penduduk negara-negara ini, dia masuk Islam disebabkan oleh kerana perasaan takut. Kerana takutkan mati, takutkan Islam itu sendiri dan sebagainya. Jadi mereka masuk bukan disebabkan oleh kerana keyakinan mereka, tapi disebabkan kerana ketakutan.